Pada abang, isu 2 ni agak sedikit Aloha, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ini, kita kembali lagi dengan spoiler review komik Bobo Boy Galaxy Musim 2. Kali ini, isu yang kedua, rahsia King Balakong. Okey, dalam spoiler review ni Abang Din takkan cerita pasal sebuah benda, cuma benda yang Abang Din suka sahaja. Benda yang Abang rasa menarik lah, menarik macam berkenaan dengan Bobo Boy, dengan cerita, dengan sejarah ke, ataupun just menarik dari segi visualnya. Okey, itulah Abang punya spoiler review. Dan pada penghujung review nanti, Abang ada akan cakap perasaan Abang lah, Abang rasa komen ni best ke tidak, apa selepas Abang baca semula. Okey, dah lama tak baca isu ni, dah lama tak baca dekat tangan Abang ni, dah lama tak baca. Dalam 2-3 hari lepas Abang baca dan Abang dah buat dia punya notes. So yeah, tak nak bazir masa lagi, jom abang bagi tahu korang part yang paling abang suka dalam isu yang kedua ni. Pada awal isu ni kita ditunjukkan dengan keadaan planet Rimbara yang musnah teruk, yang rosak teruk oleh kerana retaka. Abang rasa benda ni menarik lah sebab menunjukkan continuity daripada movie 2. So macam kita dapat tengok lah rumah budak-budak cendawan yang Yaya dengan Ying selamatkan pada movie 2 tu, kita dapat tengok balik pokok-pokok yang dah mati semua kita dapat tengok. So abang suka lah, abang suka yang Monster tunjukkan benda ni, just menunjukkan continuity daripada movie 2. Kemudian ada satu dialog daripada Tok Kasa yang abang akan baca dekat sini, kata kamu kena belajar dari penguasa elemental asal. Okay, dia cakap macam tu dengan Bobo Boy, dan daripada satu ni lah membuatkan kita sampai hari ni cakap, oh ya, nanti adakah Bobo Boy akan pergi jumpa Retaka untuk belajar pasal gamma? Oh, adakah Bobo Boy akan jumpa Mas Mawar Ais untuk belajar dari pasal ais? Okay, walaupun kita tak tahu Mas Mawar Ais hidup lagi ke tidak kan. So abang rasa daripada satu ni lah, benda tu menarik. Abang just nak point out yang inilah puncanya. Okay, Tok Kasa cakap dengan Bobo Boy sampai hari ni. Tapi tak salah juga sebab memang kebetulan Kuputri pun datang. Kuputri ada, abang tak rasa Kuputri ada ajar Bobo Boy untuk dapatkan beliau. Kita tak tahu, mungkin berlaku off camera. Okay, maksudnya berlaku di antara komik. Tapi mungkin Kuputri at least ada jadi inspirasi untuk Bobo Boy ke apa, abang pun tak tahulah. Tapi yang lebih penting sekarang ni, benda ni, adakah benda ni akan berterusan? Maksudnya adakah kita akan jumpa lagi penguasa asal? Sebab ramai buat teori cakap yes, kita akan jumpa penguasa asal, akan jumpa Mas Mawar Ais dan sebagainya. Abang tak tahu, mungkin mereka memang dah tak ada, macam King Balakong kat sini memang dah tak ada. So yeah, abang tak tahu. Okay, so tapi itulah, daripada benda ni lah asalnya benda tu. Bercakap pasal King Balakong, kita ditunjukkan dengan karakter King Balakong. Ini adalah penguasa elemental asal Duri, dan dia adalah orang pertama, penguasa elemental asal pertama selepas Tok Kasa dan Retaka. So lepas tu baru kita tahu pasal Kuputri. So Kuputri tu yang keempat, kalau korang lupa lah. Okay. Kemudian satu lagi benda yang menarik, komen yang menarik kali ni daripada Tok Cendawa. Dia kata kalau dia hidup lagi, kalau King Balakong hidup lagi, mesti dia nak balik kuasa Duri atau kuasa balak dia. Okay, dan mungkin daripada sini juga kita dapat idea yang Kuputri nak balik kuasa dia. Okay, abang lah at least dapat teori yang Kuputri nak balik kuasa dia. Pasal abang buat teori dulu. So dia datang semua dari sini lah. Seriously, isu 2 ni banyak bagi kita hint untuk apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Dia macam bagi kita, dia set expectation kita. So itu bagusnya lah tentang benda-benda ni. Lepas tu benda yang menarik adalah Tuan Guru Gaharum. Kita dijumpakan dengan karakter ni yang ditunjukkan seperti BFF Tok Kasa. Okay, mereka dah kenal lama dan mereka macam berkawan baik. Okay, dari sini pada abang menimbulkan banyak persoalan. Bila Tok Kasa jumpa dia, adakah Tok Kasa ni rapat dengan King Balakong? Sebab tu dia rapat juga dengan Tuan Guru Gaharum ni. So macam mana boleh jadi macam ni semua? Banyak persoalan. Kalau boleh Monster, please give us like brief review history komik, komik sejarah macam mana tujuh penguasa asal elemental ni boleh kenal satu sama lain. Okay, so semalam dekat live stream ada buat macam satu teori macam mana diorang boleh kenal satu sama lain kan, sebab mereka kena lawan dengan musuh yang kuat. Mungkin Monster boleh buat cerita lebih kurang sama. I cannot wait lah nak tahu. Harap-harap kita dapat tahu macam mana Tok Kasa dengan Tuan Guru Gaharum ni betul-betul jadi rapat macam ni. Okay, sampai Tuan Guru Gaharum boleh angkat
Tok Kasa jadi macam baby je, macam wah macam kelakar gila. Kemudian ada satu lagi reference daripada movie 2 yang panjang ceritanya, pendek kan, okay? Ada satu lagi untuk movie 2 dan juga kita ada tunjukkan dengan Bobo Boy Supra daripada movie 2. So sebenarnya untuk musim 2 ni fusion pertama yang kita lihatkan adalah Supra, bukan Frostfire tapi Supra. Okay, at least dalam flashback lah, tapi ada Supra. So there you go. Satu lagi benda menarik adalah apabila Tuan Guru Gaharum kata dia berada di situ semasa Kim Balakong dapat kuasa balak. Okay, maksudnya dia memang betul-betul rapat dengan Kim Balakong dan dia ada, orang kata dia ada macam experience lah dengan kuasa balak ni, sebab dia bersama dengan Kim Balakong semasa Kim Balakong first dapatkan. Mungkin semasa Kim Balakong training, okay, daripada duri nak naik ke balak tu, mungkin masa tu dia ada bersama Kim Balakong. Jadi sebab tu lah dia tahu cara-cara untuk upgrade kuasa duri ke balak. At least dia tahu sikit lah kan. So ya, abang rasa benda tu menarik. Abang rasa kita akan kembali semula ke planet Windara ni, ataupun Tuan Guru Gaharum akan pergi jumpa Bobo Boy untuk ajak. Kita pun tak tahu mana satu. Kemudian semasa mereka lawan, Feng ada gunakan satu teknik yang abang tak rasa Feng pernah guna lagi lepas ni, iaitu letupan bayang. Okay, masa ni diorang tengah lawan dengan Bro Langkas baru serang diorang kan, dan Feng gunakan letupan bayang. Sangat-sangat menarik letupan bayang. Harap-harap lepas ni Feng boleh buat lagi kuasa-kuasa stun ni. Okay, pistol bayang ke apa ke kan, just for fun lah. Abang tak tahu lah perlu ke tidak, tapi maksudnya kalau ada mesti menarik. Di muka surat 28 kita jumpa karakter Bro Langkas buat kali pertamanya. Kemudian pada muka surat 30 kita jumpa Bobo Boy Halilintar. Ini adalah appearance pertama dari Bobo Boy Halilintar untuk musim yang kedua, dan kita akan jumpa lagi Halilintar banyak lepas tu, so don't worry. Di muka surat 33 pula kita jumpa Kuali. So banyak pengenalan karakter lah kan, daripada muka surat 28 sampai ke 33. Bro Langkas, Halilintar, Kuali. Lepas tu muka surat 35 ada Blaze pula. Blaze muncul buat kali kedua dalam Galaxy musim 2. Isu 1 dah ada, isu 2 pun Blaze keluar lagi. So ya, nampak tak monster sayang Blaze. Lepas tu kita ada nampak Feng gunakan separa beruang bayang. Okay, favourite teknik dia, teknik yang dia selalu gunakan, separa beruang bayang. Kalau korang perasan lah kan, separa beruang bayang ni ada sikit macam pakaian daripada Laksmana Tarung. Okay, Laksmana Tarung punya bear suit tu kan lebih kurang sama kan, warna pun lebih kurang sama. Mungkin Feng ambil inspirasi dari situ. Lepas tu dalam form beruang bayang dia, separa beruang bayang dia, Feng buat satu teknik wrestling yang abang suka tengok, iaitu suplex. Mana dia ambil orang daripada belakang dan kemudian dia baring ke orang tu ke belakang, suplex. So Feng buat benda tu. Okay, korang tak tahu tapi Feng ni sebenarnya adalah peminat wrestling. Kan, abang tak tahu lah betul ke tidak, tapi ya, kalau mungkin betul Monster kalau tengah tengok, betul tak Feng minat wrestling? Adakah Feng suka tengok wrestling dengan Kaizo masa dia kecil-kecil? Kemudian akhirnya pada muka surat yang ke-42 Gempa muncul. Okay, hero kita untuk isu ni, Bobo Boy Gempa, muncul di muka surat yang ke-42. Dan kemudian Bobo Boy dan Feng dan Kuali dan Gopal melawan dengan Bro Langkas ni dan mereka berjaya. Isu kali ni dihabiskan dengan sedikit cliffhanger berkenaan Ying dan Yaya yang akan bersambung pada isu yang ketiga nanti. So ya, itulah dia benda-benda yang menarik dalam Bobo Boy Galaxy musim 2 isu yang kedua. So pada abang, isu 2 ni agak slow lah. Okay, bukan apa, sebab isu ni fokuskan kepada setup. Okay, banyak sejarah dan kemudian nak set up untuk isu-isu yang akan datang supaya isu-isu akan datang lebih menarik. Okay, so isu 2 ni yang terpaksa ambil dia punya bebanan tu lah. Okay, jadi bila kita baca isu 2 ni kita rasa macam bosan sikit lah. Banyak penceritaan pasal sejarah-sejarah. Lepas tu akhirnya bila lawan dengan Bro Langkas pun biasa-biasa je. Bro Langkas ni adalah villain yang style monster lah, villain yang kelakar dan sebagainya. Okay, abang rasa untuk abang kita dah cukup dah dengan villain-villain yang buat-buat lawak ni. Abang sekarang nak villain yang serius. Okay, kalau korang dah baca isu-isu lain, kita dah jumpa villain yang serius-serius tu. Cuma villain ni jadi rasa macam tak best lah bila villain serius dah muncul. So villain-villain kelakar ni memang abang tak minat lah. So Bro Langkas ni termasuk lah dalam villain-villain yang abang kurang minat. So sebab itulah abang rasa isu 2 ni okey lah. Abang suka bahagian sejarah, abang suka diorang bagi macam clue-clue untuk masa depan. Tapi itu sahajalah, dia punya babak aksi lawan, aksi dia biasa-biasa je. Lepas tu terlalu banyak lah pada abang, terlalu banyak lawak-lawak yang hambar akhirnya, sebab abang tak rasa kelakar. Ada sekali je masa abang baca semula, ada sekali je abang macam ada sekali je abang macam tu. Lain semua lawak-lawak dia macam tak berapa nak masuk lah untuk abang. Dan kemudian dengan pengenalan karakter Kuali, satu lagi karakter yang goofy, yang dorky.
dah kita pada abang lah, kita tak perlukan karakter tu. Cuma it's okay, okay, spoiler alert. Spoiler alert. Kuali bukan karakter yang macam tu. Kuali karakter dia sebenarnya ini semua cuma lakonan dari Kuali. So abang suka plot twist yang akan datang tu nanti. So abang tak ada masalah sekarang lah dengan Kuali, tapi masa abang baca dulu, abang memang tak berapa suka dengan Kuali. So itu yang abang ingat lah. So sekarang mungkin abang dah suka dengan Kuali tak macam dulu. So ada baiknya lah Monster buat macam tu. Abang memang tak sabar sangat nak tahu lebih tentang Kim Balakong dan Tuan Guru Gaharum. Harap Monster dapat expand lagi pasal benda ni, dan harap kita akan dapat kuasa balak pada penghujung Galaxy musim 2 ni lah. Okay, abang sebenarnya bukan nak kuasa balak, abang nak ke 7-7 elemental. Tapi kalau daripada isu 2 ni, apa yang abang baca, memang Boboiboy memang nak kuasa balak dahulu. So kita tengok macam mana pada masa hadapan. Memang dapat beliung dulu. Okay, dapat beliung dulu. Tapi you know, kita tengok mana tahu lepas ni bukan balak, lepas ni kita dapat Crystal ke dulu, Voltra ke dulu, abang pun tak tahu. Tapi abang berharap sangat cerita yang di-establish daripada isu 2 ni akhirnya akan dapat pay off pada penghujung nanti. Alright, itu sahajalah video untuk spoiler review Boboiboy Galaxy musim 2 ni. Ribuan terima kasih kepada semua yang menonton. Ribuan terima kasih kepada members. Ribuan terima kasih kepada semua yang dah tekan like button tu. Okay, korang semua memang terbaik. Jangan lupa subscribe ke channel Sifudin. Abang akan buat isu 3, isu 4, isu 5, isu 6, isu 7 dan isu 8 abang rasa, sebab isu 9 dah ada spoiler review, tak salah. So abang akan buat semua yang tak ada lagi spoiler review, abang akan buat. So pastikan korang subscribe dan tunggulah, mungkin minggu depan kita akan dapat isu 3 pula. Alright, itu sahaja dari Abang Din. Sekali lagi ribuan terima kasih. Jumpa di masa akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye.